Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan saya dan pensyarah subjek ini, iaitu Encik Amir bin Hassan. Nama saya ialah Tiong Jiai dari kelas B3. Hari ini saya akan memulakan tugasan pembentangan saya. Ini merupakan soalan tugasan pembentangan saya. Konsep integriti guru. Yang saya akan menerangkan tentang konsep integriti guru. Menurut Kamus Dewan Bahasa, integriti bermaksud kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan dan keuntuhan. Konsep integriti ini berkait rapat dengan keikhlasan, keterbukaan, ketulusan dan amanah. Integriti telah didefinisikan sebagai peribadi mulia yang terdapat pada individu meliputi nilai-nilai amanah, jujur, ikhlas, sabar, bertanggungjawab, dan memiliki ciri-ciri positif yang lain. Integriti guru sebagai penjawab awam merujuk kepada guru perlulah melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Maksudnya, sebagai seorang penjawab awam yang khususnya guru yang berintegriti tidak boleh menyalahgunakan kuasanya untuk kepentingan diri, keluarga, saudara mara atau kaum kerabat sendiri. Ciri-ciri guru berintegriti. Sebagai seorang guru yang berintegriti, dia perlu memiliki ciri-ciri tersebut, yaitu yang pertama adil, yang kedua amanah, yang ketiga tulus, dan akhirnya ialah accountability. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar. Seorang guru yang berintegriti juga mempunyai tahap ketabahan yang tinggi serta sentiasa bersikap positif dalam proses menyelesaikan masalah pelajar. Yang pertama, ciri-ciri adil. Nilai adil ini perlulah dimiliki oleh guru kerana nilai ini berkait rapat dengan keputusan yang dibuat. Maksudnya, setiap keputusan yang hendak dibuat oleh guru mesti memerlukan pertimbangan yang sewajarnya berlandaskan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang sedia ada. Hal ini demikian kerana ketidakadilan akan menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik belajar. Yang kedua, sebagai seorang guru yang berintegriti, dia perlu beramanah. Kerana guru telah dipertanggungjawabkan oleh masyarakat dan negara untuk mendidik, mengasuh, membimbing dan membentuk anak muridnya menjadi insan yang berguna pada masa depan. Guru perlu melaksanakan setiap tugas yang diamanatkan sama ada oleh pihak kementerian, jabatan, sekolah dan masyarakat selagi ia berkaitan dengan profesion seorang guru. Yang ketiga ialah tulus. Ini bermaksud sebagai seorang guru yang berintegriti, dia perlu menyempurnakan sesuatu tugas yang diamanatkan dengan jujur. Sebagai contoh, dalam kelas, guru perlu tulus terutamanya apabila guru memetik wang daripada murid untuk membeli buku atau membayar yuran. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, guru perlu melaksanakan pengajaran yang telah dirancang dengan tulus bagi mewujudkan pembelajaran murid yang berkesan. Dan terakhir ialah ciri accountability. Accountability ini merujuk kepada tanggungjawab guru mendidik pelajar dalam pencapaian akademik serta membentuk potensi pelajar secara menyeluruh. Ini juga bermakna tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan. Accountability sebagai seorang guru juga merangkumi tanggungjawab seseorang guru terhadap pelajar, ibu bapa, sekolah, rakan sejawat, masyarakat dan negara. Seterusnya, sebelum saya menerangkan tentang isu rasuah ini, kita boleh tahu nilai integriti ini telah memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan.
khususnya dalam kalangan pengawal awan sebagai seorang guru yang berintegriti. Tetapi namun begitu, masalah integriti ini semakin berleluasa. Kenapa? Kerana nilai integriti ini telah semakin diabaikan. Jadi masyarakat kita kini akan berlaku banyak isu-isu atau gejala sosial yang sangat negatif. Dan salah satu contoh ialah isu rasuah. Isu rasuah. Rasuah merupakan suatu perbuatan sama ada memberi atau menerima sesuatu suapan yang berbentuk wang tunai atau barangan berharga sebagai upah bagi melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Faktor-faktor berlakunya rasuah. Sebelum saya mula membincang tentang faktor-faktor isu rasuah ini, saya akan menerangkan sedikit konsep teori etika. Konsep teori etika yang saya akan terangkan ialah teori kepribadian mulia. Yang pertama, kepribadian mulia bermaksud kualiti terbaik atau istimewa. Sebagai contoh, murah hati, berani, jujur, sabar, dan amanah. Konsep teori kepribadian mulia ini juga menekankan sifat pribadi, iaitu berbagai ciri-ciri perwatakan seseorang untuk mencapai kehidupan yang baik. Konsep ini juga menyatakan bahawa moral seseorang ditentukan oleh kepribadian mulia yang ada padanya. Cara yang terbaik untuk memperolehi kepribadian mulia ialah melalui latihan dan mengamalkannya sehingga menjadi kebiasaan dan menyenangkan diri sendiri. Ini bermaksudlah jika seseorang dia ada mengamalkan teori kepribadian mulia ini, dia boleh dikatakan sebagai seorang yang bermoral. Yang kedua, teori etika yang saya akan nyatakan sedikit ialah teori egoisme. Teori egoisme adalah satu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah betul jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu buruk jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. Yang ketiga ialah saya akan terangkan tentang konsep teori perkembangan moral, iaitu teori perkembangan sosial. Konsep teori perkembangan sosial. Teori perkembangan sosial ini menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. Itu bermaksud dilakukan dengan pemerhatian gerak balas yang ditonjolkan. Menurut tokoh Albert Bandura berpendapat bahawa sesuatu tingkah laku dipelajari menerusi interaksi dengan orang lain dan persekitaran. Semasa berinteraksi seseorang itu akan memerhatikan tingkah laku dan seterusnya meniru perbuatan tersebut. Ibu bapa, dalam konsep ini, ibu bapa mempunyai pengaruh yang penting terhadap perkembangan moral kanak-kanak. Dan seterusnya, menurut tokoh Emile Durkheim berpendapat bahawa masyarakat adalah sumber bagi semua pengetahuan moral dan autoriti yang mengesahkan moraliti. Dia berpendapat bahawa moral mempunyai kuasa kerana ia mengawal kelakuan manusia sebagai jenis ikatan sosial atau kontrol. Inilah bermaksud masyarakat dia merupakan satu persekitaran yang baik kepada seseorang dan dia boleh menunjukkan moral jika berlakukan sesuatu perkara. Ini merupakan pendapat saya terhadap pemahaman saya terhadap teori ini. Seterusnya saya akan membincangkan tentang faktor-faktor isu rasuah ini. Yang pertama faktor ialah faktor dalaman individu. Hal ini demikian kerana kelemahan sosial peribadi adalah masalah yang sukar untuk ditangani. Kelemahan sifat peribadi ini biasanya berlaku disebabkan kurangnya iman serta jati diri dalam diri individu terbabit.
Ini bermaksudlah seseorang jika dia ada jati diri yang kukuh, dia akan mudah untuk melakukan rasuah. Seterusnya, sesetengah individu yang bersikap tamak dan ingin cepat kaya biasanya akan mengambil jalan mudah dengan menerima suapan kerana mereka sudah kehilangan sifat jujur, amanah dan juga tawaran terhadap diri sendiri. Ini bermaksudlah jika seseorang dia ingin nak cepat kaya, nak mendapat duit, mendapat yang banyak, jadi dia juga boleh melibatkan diri dalam rasuah. Karena dia sudah tiada nilai-nilai yang perlu diamalkan olehnya seperti jujur, amanah, murah hati, ya, dan lain-lain lagi. Yang ketiga, kelemahan sifat peribadi seseorang itu, individu, kekurangan pegangan serta didikan agama dan hanya mementingkan diri sendiri. Ini bermaksudlah isu rasuah ini juga akan diamalkan oleh seseorang individu yang kekurangan pegangan serta tindakan agama. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Ini juga berkaitan rapat dengan tadi teori yang saya kata, yaitu teori egoisme. Karena disebabkan kerana dia hanya mementingkan diri sendiri, jadi dia tidak akan peduli bahawa pelakuan rasuah ini adalah bermoral atau tidak bermoral. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia hanya mementingkan kebaikan yang akan didatangi oleh pelakuan tersebut. Contohnya dia akan mendapat pendapat yang banyak. Yang keempat, individu yang mempunyai kepemimpinan yang lemah, tidak yakin pada diri sendiri dan mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan rasuah. Kerana mereka mudah disogok dengan berbagai kemewahan seperti harta benda, wang ringgit, kedudukan dan pangkat. Sebab-sebab yang seseorang individu yang akan melakukan rasuah ini ialah kerana dia mudah dipengaruhi oleh kehidupan yang kemewahan seperti harta benda, wang, kedudukan dan pangkat. Jika dia melakukan rasuah ini, dia akan mendapat duit, dia akan mendapat kedudukan pangkat yang sangat tinggi. Oleh itu, masyarakat kini semakin bersikap individualistik dan materialistik. Maka mereka boleh menggunakan apa cara sahaja untuk mencari wang, termasuklah rasuah. Mereka tidak akan mementingkan nilai yang patut diamalkan olehnya. Dia tidak akan mementingkan nilai jujur, nilai amanah. Dia hanya mementingkan kebaikan yang pelakuan rasuah ini yang akan datang kepadanya. Yang seterusnya, patoloran. Patoloran yang saya akan terangkan ialah faktor sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat yang mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda sempurna menyambut hari-hari kebesaran, hari perayaan, majlis hari jadi, hari perkahwinan dan sebagainya. Perkara tersebut telah memberi kesempatan kepada perasuan dan penerima rasuah melakukan rasuah tanpa disedari. Seterusnya, masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan mengamalkan budaya senyap. Apabila pihak yang menyaksikan perbuatan rasuah enggan bersuara akan melaporkan kes rasuah yang diamalkan itu. Jadi, isu rasuah ini dalam masyarakat kita dia semakin berleluasa kerana tiada orang yang bersuara, yang melaporkan kes rasuah dan mereka nampak itu kepada pihak kerajaan. Yang keempat, masyarakat yang tidak melaksanakan undang-undang yang ketat hingga menyebabkan ramai orang semakin berani mengambil rasuah. Walaupun negara kita mempunyai undang-undang yang boleh, sebenarnya undang-undang Malaysia dia boleh menghalangkan isu ini semakin berluasan, tetapi isu rasuah ini juga semakin berleluasan kerana masyarakat kita ataupun pihak kerajaan kita tidak menguatkan undang-undang, menguatkuasakan undang-undang.
Jadi semua orang pun tak takut sebab undang-undang itu dia sudah longgar. Dia sudah tidak mementingkan, dia tidak perlu mementingkannya. Dan terakhir ialah masyarakat yang bersikap tidak serius dalam mengatasi masalah rasuah ini telah menyebabkan tindakan hukuman tidak dapat diambil kepada pihak yang melakukan rasuah. Faktor luaran ini, faktor sosial dan budaya masyarakat ini saya boleh berkaitan dengan teori perkembangan sosial yang tadi saya bentang itu. Oleh sebab masyarakat kita tidak melaksanakan undang-undang yang ketat, yang bersikap tidak serius dalam masalah isu rasuah ini, jadi pada masa depan isu rasuah ini juga masih dia perlu kadar rasa ini juga masih meningkat karena masyarakat kita tidak mementingkan, tidak melaksanakan undang-undang. So berdasarkan teori perkembangan sosial ini, generasi muda dia akan, terutamanya kanak-kanak yang masih kecil, jika ibu bapa tidak sentiasa memperingati terhadap perkembangan mereka, dia mudah terjebak dalam isu ini. Sebab masyarakat kita, persekitaran yang dia ada tu macam tu, so dia akan meniru perbuatan tersebut. Dia akan menganggap perbuatan tersebut adalah biasa sebab semua orang pun berlakuan macam itu. Yang terakhir, saya akan menerangkan tentang cadangan penyelesaian dalam jangka panjang terhadap isu rasuah ini. Yang pertama, saya akan menerangkan dari aspek individu. Sesuatu masalah tidak akan terjadi seandainya seseorang boleh berfikir dan bertindak secara rasional. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan didahului dengan niat. Niat adalah amalan penting dalam kehidupan harian manusia. Niat juga dilihat menentukan gerak-geri manusia dalam aktiviti harian mereka. Melalui niat yang baik dan tulus, segala sokongan rasuah tidak dapat mengabori individu untuk melakukan rasuah. Dalam aspek individu ini, seseorang dia perlu berfikir rasional, dia perlu bertindak rasional sebelum dia melakukan sesuatu perkara atau sebelum dia berlakuan macam itu. Dia perlu berfikir tentang kesan-kesan jika dia melakukan perkara tersebut seperti rasuah. Dia perlu berfikir tentang kesan tersebut, dia akan membawa kesan yang sangat negatif terhadap individu dan keluarganya. Sebagai contoh, anak-anaknya mungkin dia akan meniru perbuatan yang ibu bapa mereka buat seperti rasuah. Dia akan menganggap perbuatan ibu bapa ini merupakan betul kerana dia tidak tahu membedakan perbuatan tersebut adalah baik dan tidak baik. Oleh itu, kita perlulah sentiasa memberi perhatian dan mengambil teladan ke atas setiap niat dan tindakan yang dilakukan seharian kerana niatlah yang membentuk aktiviti harian kita sama ada yang disedari ataupun tidak. Sebagai contoh, jika kita berniat mencari rezeki yang halal, nescaya kita tidak akan terjerumus ke dalam sumber-sumber rezeki yang haram seperti rasuah. Dan lagi satu, sebagai seseorang yang beragama perlu memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri untuk mengelakkan diri daripada gejala rasuah ini. Hal ini demikian kerana keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh bagi untuk membanderaskan gejala rasuah ini. Apabila setiap individu membencikan rasuah sama ada rakyat biasa, pemimpin, peniaga atau jendera kerajaan, bahkan sesiapa pun, maka isu rasuah ini dapat diatasi secara berkesan. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuah rasuah sekalipun tiada sesiapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan
maka ini bermaksudlah seseorang individu dia perlu mengukuhkan jati diri dia, perlu sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni yang baik seperti jujur, amanah, macam tu dan sebagainya. Dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut, dia tidak akan mudah untuk melakukan rasuah. Dia tidak akan mudah melibatkan diri dalam isu rasuah ini. Jadi kekuatan iman dan jati diri dia sangat penting. Ini juga berkait rapat dengan teori yang tadi saya tentang, yaitu teori kepribadian mulia. Jika seseorang dia mempunyai jati diri yang sangat kukuh, dia tidak akan menjatuhi, dia akan tidak melibatkan diri dalam isu jenayah ini, isu rasuah ini. Yang seterusnya, ibu bapa. Ibu bapa telah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sosial anak-anak mereka. Ibu bapa perlu menekankan kepentingan didikan agama terhadap pembentukan mental anak-anak mereka, kerana didikan agama dan moral dapat menjamin bahawa anak-anak dapat membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk serta mengawal tingkah laku mereka. Ibu bapa perlu memastikan anak-anak mereka boleh mendapat ajaran agama yang sempurna. Sebagai contoh, ibu bapa perlu meluangkan masa untuk memberi ajaran agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Didikan agama yang kukuh di pupuk dapat memastikan bahawa anak-anak mereka mempunyai benteng diri yang kukuh untuk mengelakkan diri terlibat dalam apa-apa tindakan yang mampu memburukkan imej sendiri dan merosakkan nama baik keluarga tersebut. Ibu bapa perlu sentiasa prihatin terhadap perkembangan anak-anak mereka, terutamanya dari segi nilai-nilai murni yang diterapkan kepada anak-anak mereka. Ibu bapa juga harus menjadi teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Ibu bapa sebenarnya perlu memastikan segala tingkah laku dan pertuturan mereka adalah betul atau bermoral. Hal ini demikian kerana segala tingkah laku ibu bapa akan ditiru oleh anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlu mengatasi segala kelemahan yang ada pada dirinya agar perbuatan mereka tidak akan menyebabkan anak-anak mereka terdedah kepada amanah yang kurang sehat. Cadangan ini dia boleh berkaitan dengan teori yang tadi saya tentang tu, iaitu teori perkembangan sosial. Dalam slide ini dia telah menerangkan bahawa ibu bapa dia merupakan satu orang yang sangat penting yang dalam pembentukan sosial kanak-kanak. Kerana kanak-kanak yang masih kecil dia akan meniru ibu bapa tanpa mengkira perbuatan tersebut adalah betul atau salah. Jika ibu tidak menjadi teladan yang baik kepada anak-anak mereka, kanak-kanak pada masa itu dia akan meniru perbuatan tersebut dan jadi seorang yang tidak bermoral. Sebagai contoh, mungkin dia akan melibatkan diri dalam isu rasuah tersebut. Jadi ibu bapa perlu mengatasi kelemahan yang ada pada diri supaya perbuatan mereka tidak akan menjejaskan anak-anak mereka. Dan lagi satu tambahan pula, pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting. Ini juga berkait rapat dengan teori perkembangan sosial, sebab sekolah dia juga merupakan satu masyarakat atau sosial, masyarakat yang kecil yang berkaitan dengan sosial. Pihak sekolah yang memberi didikan akan menjadikan kanak-kanak benci kepada rasuah dan dapat dihayati dalam dirinya sekira diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. Semasa generasi yang dididik membenci rasuah, dia akan menjadi seorang individu yang bertanggungjawab, amanah dan
kelas. Pada masa itu, generasi yang dididik dengan baik oleh pihak sekolah, dia tidak akan melibatkan diri dalam isu rasuah ini. Dia akan bebas daripada isu rasuah ini. Kesimpulannya, integriti ini telah memainkan peranan yang penting dalam aspek sebagai seorang guru. Guru merupakan penentu utama kejayaan dalam melahirkan generasi yang berintegriti melalui penerapan nilai integriti dalam setiap mata pelajaran yang diajarnya. Oleh itu, guru perlu menyiapkan diri sendiri dengan sempurna supaya tidak akan menjejaskan perlakuan yang tidak baik atau kurang sehat, tidak akan menjejaskan generasi baru pada masa depan. Ini merupakan rujukan yang saya membuat pembentangan ini. Sekian, terima kasih.